Okey. Kita sambung kuliah kita yang lalu. Pada kuliah yang lepas, saya ada suruh pelajar buat tugasan sisai 1.2, soalan B dengan C. Jadi siapa yang dah cuba tu, macam mana nak cek jawapan. Jadi tengok pada contoh. Tengok pada contoh. Okay, masa kita bina jadual ni, jadual bisection method. Jadi cuba tengok jadual ni. Jadi kalau you nak cek sama ada tugasan you buat betul atau salah, tengok sini. Tengok tanda FA dengan FB ni. Okey. Kalau di sini FA positif, semua positif. Jadi kalau you punya tanda bercampur-campur positif negatif, itu salah. Begitu juga FB ni. Kalau dia negatif, dia mesti negatif. Okey, jadi soalan ni dia mulakan dengan FA ialah positif, FB adalah negatif. Jadi mungkin dalam latihan kamu akan dapat FA ni ialah negatif. Kalau dia negatif, jadi maknanya semua negatif. Dan kalau FB adalah positif, sebab sini negatif, sini masih positif lah. Jadi kalau sini positif, sini semua positif. Jadi kalau you nak tahu sama ada yang you buat betul atau salah, you tengok jadual tu. You boleh cek betul atau salah. Okay, next di sini ialah kaedah force position. Okay. Sebelum tu, force position ni tak masuk dalam syllabus. Kalau you tengok belakang buku, muka surat you tengok belakang buku. Belakang buku. Go to the go to last page. Okay. Jadi kalau you tengok belakang buku sini, ni diberi formula. Formula ni sebenarnya adalah formula ni akan dikepilkan dengan soalan peperiksaan. Rumus yang sama akan dikempilkan dengan soalan final. Rumus-rumus ni. Okay. Jadi di sini ada 22 rumus. Okey. Jadi nanti habis kita mengajar ni, you kena tengok sebelum masuk exam, you kena tengok apakah rumus yang diberi. Okey, sebelum tu, sebelum formula atau rumus ni, di sini diberi weekly schedule. Ini maknanya syllabus. Okey. Mana you tengok ini tak payah ikut dia punya minggu lah. Okay. Non-linear equation dia ada bisection. Ini kita dah bincang. Lepas tu dia ada Newton method. Dan next ialah simple iterative. Jadi hanya ada 3 saja. Okey, jadi secant method tak ada di sini. Jadi kita boleh tinggalkan yang secant method tadi. Okay, jadi kita pergi tadi kita ada secant method. Secant method.
Psychometric ni tak ada dalam syllabus. Jadi kita tinggalkan. Dia psychometric ni lebih kurang sama saja dengan biaxial method. Next kita pergi kepada Newton method. Ni bukan ini Newton method 1.4 ni. Newton method 1.4. Ni 1.4 bisection method terus kepada Newton method. Okey, Newton method. Okey, Newton method di sini lebih mudah sebab dia tidak lagi merupakan kaedah lelaran selang. Macam bisection method tu kita pertimbangkan selang-selang ataupun interval. Jadi Newton method ni ialah kaedah lelaran atau iteratif titik. Jadi dia lebih mudah digunakan. Tapi Newton method ni dia melibatkan F prime. Okey. Maknanya you kena tahu bezakan fungsi. Kalau tak tahu bezakan tak boleh buat lah. Jadi ini ialah Newton method. Jadi dalam keadaan Newton method ni kita mula dengan S0. Okey, kita dengan S0 kita boleh kira S1, kita boleh kira S2 sampai dia akan menghampiri X star. Okey. Jadi rumusnya macam ni ni Xi plus 1 SI plus 1 ni SI yang baru sama dengan SI yang X yang dulu sebelumnya minus F pada X sebelumnya bahagi dengan F prime pada X yang sebelumnya XI dengan syarat F prime ni tidak sifar. Okay. Kalau sifar, kalau atas ni tak sifar, bawah sifar, dia tak boleh sebab dia akan menjadi nombor yang undefined atau nombor yang tidak tertakrif. Jadi inilah rumus rumus umum Newton method. Okay. Dan diberi apa dia S0. Ada S0, ni lah S0, kita beri ke S1. Okay. Ada S1, ganti S1 kat sini, dapat S2 dan seterusnya. Okay. Jadi inilah rumusnya. Dan kita akan berhenti apabila Xi minus Xi minus 1. Maknanya X yang sekarang minus Xi minus 1 ni Xi yang sebelumnya. Okay. Kurang daripada epsilon. Jadi kita akan berhenti dan ambil X star punca atau root sebagai X yang Xi. Jadi kita tengok contoh. Contoh 1.5. Solve the equation. Okay. 4x daripada 0 hingga 1. Okay, maknanya S ni maknanya S star ni terletak di antara 0 dan 1 lah. Itu maknanya. Jadi use 4 decimal place. Jadi sekarang ni kita kena set calculator kepada 4 decimal place. 4 tempat perpuluhan. Okay. Okay. Solution ni diberi ini adalah persamaannya S1 E minus X equal to 0. Jadi kita ambil ini sebagai Fx. Ini Fx dan kita kena bezakan. Ni. Masalahnya kat sini. Kalau tak boleh bezakan,
You tak boleh buat lah. Jadi kena tahu bezakan fungsi yang simple lah. Jadi kita bezakan E minus X, kita dapat minus 1 minus E minus X. Beza X dapat 1. Okay. Jadi di sini punca terletak di antara 0 dengan 1. Jadi kita boleh ambil lah. Kita boleh ambil X0 sebagai 1 ataupun X0 sebagai 0 ataupun ambil X0 sebagai 0.2. Jadi ini bebas lah sebab dia tidak tutukan apa ke X0. Jadi kita kena pilih antara 0 dengan 1. Okey. Jadi sini kita pilih X0 sama dengan 1. Jadi rumus ini calculation dalam 4 decimal place. Jadi 4 maka epsilonnya ialah 0.005. Okey, kalau contoh sebenarnya kita buat dalam 3. Dalam 3 ialah 0.05. Itu ialah kalau 3 decimal place. Jadi xi plus 1 sama rumus Newton method, xi minus fxi f prime fi. Jadi xi ini ialah fxi, gantikan e xi minus xi, ini ialah fxi ni, dan f prime xi, gantikan xi dalam ni. Ni ialah xi dalam ni. Jadi ini ialah rumus Newton. Rumus Newton. Jadi dan kita akan berhenti apabila xi pada step yang I, kita akan berhenti bila xi minus x I minus 1. Xi yang sebelumnya ini nilai mutlaknya, nilai mutlak ni garis ni adalah absolute value less than epsilon. Jadi cara penggunaan kalkulatornya ialah macam ni. Mula-mula fix, okey, fix sebagai 4. Fix dia punya decimal place pada 4 sebab dia suruh buat pada 4. Jadi ini ialah X. Ini masukkan rumus. Okey, masukkan rumus dalam kalkulator. Jadi tekan alpha X, lepas tu alpha equal, lepas tu alpha X minus, ambil pecahan. Kalau komputer lama tak ada pecahan, dia kena ambil bracket yang ni, bahagi bracket yang bawah. Itu kalau yang tak ada kalkulator ni tak ada pecahan. Jadi cara pengiraannya ialah kita calculate start X dengan 1. Okey, tekan equal, dapat ni. Jadi ni dia punya ni adalah pengiraan dia. Jadi start dengan 1. Ni ialah step. X start dengan 1. Calculate, masukkan 1 dapat X1 ni. Lepas tu calculate lagi dapat nilai ni. Sebelum dapat nilai, masukkan nilai ni dapat nilai ni. Jadi kita berhenti pada step yang ketiga ni. Sebab X3 tolak X2. X3 tolak X2. Okey, sini tolak sini 0.01, dia less than epsilon. Less than 0.005. Jadi kita berhenti. Di sini tak boleh berhenti sebab bezanya adalah 0.09. Greater than epsilon. Jadi kita berhenti pada step yang ketiga. Jadi cara macam mana menggunakan kalkulator alpha X alpha equal alpha X. Jadi yang pentingnya kamu kena masukkan rumus. Rumus X equal X. Jadi kalau nak mudah, kalau perhatikan bila you guna kalkulator, you masukkan X1, dia akan display nombor ni. Jadi dia tanya X, bila you masuk dapat macam ni. Bila kalkulator kedua dia tanya X.
Jadi kotak ni menunjukkan bahawa pada kalkulator you, dia display nombor ni. Jadi tak payah masuk ke nombor ni, tekan equal saja. Sebab ini dah display pada kalkulator. Dapat ni. Klik nombor ni ada display di kalkulator. Jadi you tekan equal saja. Dengan syarat rumusnya ialah X mesti ada sama dengan X minus ni. Kalau you tak taruh X equal, you tak akan dapat situasi macam ni. Jadi you kena taruh rumus X equal to X. Minus ini bahagi ni. Baru you senang. Mula X equal to 1 dapat ni. Kita klik lagi X. Nombor ni ia sudah display pada kalkulator. Sudah display kalkulator, you tekan equal saja. You akan dapat ni. Lepas tu kita klik lagi. Nombor ni dia display pada kalkulator. You tak payah masuk nombor ni. Tekan equal saja, you dapat ni. Jadi mudah. Kali you masuk rumus X equal to X ni. Itu adalah kaedah Newton. Jadi kita berhenti pada I equal to 3. I ni start daripada kosong. 1, 2, 3. Ini adalah step. Ni X yang kita kira sini. Okay, ini kalau tak berhenti lagi, tambah 4 sini. Okay, ni I ni adalah step. Dapat jawapan yang 0.571. Gantikan dalam persama asal, adakah betul jawapannya? Gantikan, cek sama ada betul jawapan. Dapat 0.001. Ni lebih kurang kosong lah. Jawapan sebenarnya patutnya sifar. Tapi ni sudah kira boleh terima lah sebab dia dah seakan-akan sifar. Itu ialah kaedah Newton. Okey, dia ada exercise. Okey. Exercise ni ialah find the root of the following equation given interval using Newton method. So all the correction in 4 decimal place. Buat dalam 4 tempat perpuluhan. Okey, ni start. Ini diberi persamaan ni puncanya jalan 1, 2. Jadi kita tak guna 1, 2 ni, kita guna S0. Start dengan S0 sama 1, kira. Okey, sini start dengan S1, kira S2, S3 sampai berhenti. Okey. Bagi soalan yang kedua ni, find the smallest positive root of the following equation using Newton method. So all equation in 4 decimal place. Jadi di sini dia nak dapatkan punca positif terkecil. Nombor terkecil. Di sini dia tak bagi S0. Jadi you kena cari S0. Jadi maknanya dengan melangkahkan dua graf, you akan dapat di mana dia bersilang. Jadi guna S0 yang dekat-dekat dengan punca tu. Okey. Begitu juga sini langkahkan dua graf. Sini langkahkan Y, langkahkan ni bawa X EX kat sini, jadi dapat Y sama 3X kuasa 2. Satu lagi Y sama X. Langkahkan dua graf. Sini ialah satu ialah Y sama X, Y sama sin X, dan sebelah lagi ialah bawa sini ke sana jadi 2X minus 3. Satu graf Y sama dengan X, Y sama sin X, dan Y sama dengan 2X minus 3. Di sini you kena modify sini, maknanya you darab 3 sini, jadi pecahkan, ambil dua graf Y sama eksponen X dengan yang lain-lain. You kena tuliskan persamaan Y sama dengan EX sama dengan apa. Okey, jadi lukis Y sama dengan E minus X dengan sebelah kanannya apa. Begitu ke sini, ambil Y sama X cos 2 dengan Y sama dengan 10 cos X. Dapatkan di mana dia bersilang dan ambil nilai-nilai yang dekat dengan titik persilangan tu. Okey, untuk guna kaedah Newton. Okey. Jadi ini adalah kaedah yang kedua, iaitu kaedah Newton method. Okey.
seterusnya kaedah secant method. Secant method ni pun tak ada dalam silibus. Perhatikan di belakang buku tu tak ada secant method. Jadi kita tinggalkanlah. Jadi yang adanya nantinya ialah kaedah fixed point iteration. Ni fixed point method. Okay, fixed point method, kaedah titik tetap ataupun setengah buku sebut sebagai simple iteration, iaitu kaedah lelaran mudah. Okay, saya tak suka menggunakan yang simple sebab dia bukan simple. Jadi kita berhenti sini dulu dan kita sambung pula untuk fixed point method. Okay. Nanti saya akan bagi tugasan untuk kaedah Newton tadi. Tengok pada grup WhatsApp apakah latihan yang saya akan suruh buat.